saya 417408. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah Natasha binti Nur Hisham. Nombor matrik 417401. Salam sejahtera, saya Khairul Nabila binti Zubair. Nombor matrik 41740099. Saya adalah sebagai moderator dan moderator kedua adalah Cik Farah Yasmin, manakala ahli panel jemputan kita adalah Cik Khairul Nabila. Okey, maksud pendidikan adalah umum dan banyak. Jika ditelitikan untuk tajuk ini, pendidikan adalah pemimpin yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anaknya dalam pertumbuhannya. Maksudnya di sini seorang ayah ataupun seorang suami memberikan didikan kepada seorang isteri yang sedang hamil, manakala didikan tersebut mungkin secara tak langsung akan mempengaruhi seorang ibu dan akan mempengaruhi juga anak di dalam kandungannya. Jadi, apa dimaksudkan dengan pranatal pula ataupun apa yang dikaitkan dengan pendidikan dan pranatal? Jadi, Cik Khairul Nabila akan mengupas sedikit sebanyak tentang pendidikan pranatal dan maksud ataupun pendapat para ahli tentang konsep pendidikan pranatal dalam perspektif Islam. Apa itu pendidikan pranatal? Pendidikan dia merujuk kepada proses pertumbuhan ke arah yang lebih baik bagi mencapai kesempurnaan akal, mental dan juga perkembangan jasmani. Manakala pranatal pula merujuk kepada perkataan sebelum lahir. Jadi, pendidikan pranatal bermaksud pendidikan sebelum lahir. Daripada apa yang Cik Khairul Nabila terangkan, pendidikan ini adalah pendidikan yang bersifat informal. Dengan kata lain, dimulai pengalaman secara tidak sengaja daripada berbagai aspek, iaitu daripada aspek sosiologi, biologi, psikologi dan pedagogis. Baiklah, Cik Khairul, bolehkah Cik Khairul terangkan sedikit sebanyak tentang konsep pendidikan pranatal melalui pendapat para ahli? Terdapat beberapa pandangan ahli ilmuwan yang terkenal mengenai pendidikan pranatal. Okey, menurut Al-Bayan, beliau mengatakan bahawa ibu yang hamil mestilah mengambil makanan yang seimbang, mengambil makanan yang sihat agar bayi dalam kandungan dapat nutrisi yang secukupnya. Okey, dan pengambilan makanan yang seimbang ni bukan sahaja dapat membuatkan bayi itu sihat, malah dapat membuat ibu yang hamil itu juga sihat, sama ada sebelum melahirkan bayi ataupun selepas melahirkan bayi. Okay, jadi bila ibu sihat, dia dapat jaga anak dengan baik. Menurut Dr. Haji Ali Akbar pula, dalam buku beliau yang bertajuk Merawat Cinta Kasih, seseorang wanita tu perlu melazimi dirinya untuk mengamalkan pengambilan makanan yang sihat dan yang paling penting halal. Okay, dan beliau juga menggambarkan seseorang wanita yang hamil ibarat seorang petani yang bersusah payah untuk memelihara dan menjaga tanamannya. Dan daripada kesusahan itulah terbitnya rasa cinta dan rasa kasih terhadap kandungannya. Menurut Dr. Zakiah Darajat, dalam bukunya yang bertajuk Ilmu Jiwa Agama juga ada mengatakan bahawa setiap tindakan dan sikap ibu semasa mengandung mempengaruhi perkembangan bayi dalam kandungan tersebut. Dalam setiap kehidupan, kita perlu ada ketetapan atau ciri untuk memilih pasangan hidup masing-masing. Bolehkah ahli panel kita, Cik Khairul Nabila, untuk terangkan sebanyak sedikit tentang konsep pendidikan pranatal dalam perspektif Islam daripada Dapat kita simpulkan bahawa pemilihan suami atau isteri yang baik adalah sangat penting. Seseorang lelaki perlulah memilih calon isteri yang berasal daripada keturunan yang baik, mempunyai pegangan agama yang kukuh dan juga tidak ada sebarang penyakit keturunan, dan begitu juga dengan wanita. Dan dalam Islam juga sangat menitik beratkan pendidikan bagi anak sejak daripada mereka kecil. Jadi pemilihan calon suami ataupun isteri yang baik, yang berilmu adalah sangat penting bagi menjamin kebahagiaan, harmoni dan juga untuk membina keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Apabila pasangan suami isteri itu dia berilmu, jadi mereka secara tak langsung dah tahu apa
hujung tentang tajuk konsep pendidikan peranatal dalam perspektif Islam. Okey. Apa yang didapati dalam konsep pendidikan peranatal dalam perspektif Islam ni banyak dari segi pemilihan pasangan hidup, kerana pasangan hidup tu adalah penentuan untuk mendidik anak-anak kita. Okey, sebagai contohlah, konsep pendidikan peranatal ni adalah secara khususnya menceritakan tentang cara didikan oleh ibu bapa kepada anak ketika di dalam kandungan. Jadi, kalau kita lihat di sini, kehidupan bayi di dalam kandungan adalah bergantung kepada ibunya. Sebagai contohlah, bila sikap ibunya mempengaruhi bayi dalam kandungan tersebut, maka bayi tersebut secara tidak langsung juga akan dipengaruhi oleh sikap ibunya. Seterusnya, pemilihan pasangan juga amat penting dalam Islam untuk mendidik ahli keluarga, terutama pemilihan dari segi suami untuk mendidik para isteri, manakala untuk mendidik anak-anak akan datang. Jadi, kalau kita dapat simpulkan secara keseluruhan tentang konsep pendidikan peranatal dalam perspektif ini menerangkan tentang cara kehidupan, iaitu macam bagaimana sepasang suami isteri mendidik antara satu sama lain, dan ketika seorang isteri sedang hamil, bagaimana suami mendidik isteri secara tidak langsung, isteri juga akan mendidik anak di dalam kandungan. Okey, yang kedua kita pergi kepada menjaga ibu mengandung sebelum kelahiran lah. Di mana yang kita tahu ibu mengandung ni dia memerlukan makan yang banyak, dan makanan-makanan tu adalah makanan yang berzat untuk anak yang bakal dilahirkan itu. Jika ibu mengandung ini makan makanan yang tak elok, mungkin anak yang dia bakal lahirkan tu mungkin anak yang bukan anak yang baik lah, mungkin anak yang bermasalah atau anak yang kelainan upaya, macam itulah. Okey, yang ketiga atau yang terakhir ialah apa itu, maafkan saya, berdoa. Okey, kita sebagai ibu bapa ataupun ibu yang mengandung patut dimestikan ataupun digalakkan untuk berdoa, sebab doa seorang ibu ni seorang ibu ataupun doa seorang ibu ni adalah doa yang makbul. Dan jika kita berdoa yang baik, mungkin anak yang dilahirkan itu adalah anak yang baik juga, anak yang soleh ataupun solehah. Dan dia, kalau kita hujung pangkalnya, kita perlu berdoa je lah untuk mendapatkan zuriat-zuriat yang baik. Dalam pendidikan prenatal ni, apa yang kita tahu lah, dalam perspektif Islam, pendidikan ni adalah dimestikan untuk kita. Semoga ianya pun memberi manfaat serta pengetahuan kepada anda semua tentang konsep pendidikan peranatal dalam perspektif Islam. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.